Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang terakhir ini, kita akan tengok bagaimanakah menyelesaikan satu soalan lengkap kenaan dengan kebarangkalian yang akan menyentuh daripada seawal perkara iaitu eksperimen sampailah kepada penggunaan sebuah kebarangkalian. Okey. Jadi kita akan tengok hari ini bagaimanakah dia penyelesaian masalah kenaan dengan kebarangkalian. Okey, soalan yang pertama. Rajah di bawah menunjukkan 3 keping kad berlabel dengan nombor dalam kotak M dan 2 keping kad berlabel dengan huruf dalam kotak N. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak M dan sekeping kad dipilih secara rawak pula dari kotak N. Dengan menyenaraikan sampel bagi semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian yang pertama, satu kad nombor ganjil dan satu kad berlabel Q dipilih. Dan yang kedua, satu kad nombor gandaan 5 atau kad berlabel Z dipilih. Baik, langkah yang pertama, kita perlu dapatkan dulu dia punya ruang sampel. Dengan menggunakan kaedah jadual, kesudahan ruang sampel kita yang mungkin ialah 3Q, 3Z, 5Q, 5Z, 10Q, 10Z. Baik, ini ruang sampel kita dan bilangan sampel kita ialah 6. Okey, ini langkah yang pertama. Seterusnya, langkah seterusnya kita mesti menjawablah soalan-soalan yang diberikan di dalam soalan yang pertama, satu kad nombor ganjil dan satu kad berlabel Q dipilih. Okey, dalam kes yang pertama ni gabungan dia ialah dan A dan B, jadi penyelesaian kita mesti mendapatkan persilangan di antara peristiwa A dan juga peristiwa B. Apa peristiwa A? Iaitu mendapatkan nombor ganjil. Okay, bagi kes nombor ganjil kita ada 3Q, 3Z dan juga 5Q. Ada satu lagi 5Z. Okay. Manakala untuk mendapatkan kad berlabel Q, kita ada 3Q, 5Q dan 10Q. Jadi penyelesaian untuk A dan B ialah persilangan di antara A dan B. So kita ada 3Q, 5Q, 3Q dan juga 5Q. Jadi ini ialah unsur bagi A bersilang dengan B ataupun nombor ganjil dan kad berlabel Q. So bilangan peristiwa ini ialah 2. So melalui rumus bilangan A bersilang dengan B per bilangan S, jawapan kita ialah 2/6 untuk soalan A. Manakala untuk soalan B, satu kad nombor gandaan 5 atau kad berlabel Z dipilih. Okey, atau ya. So A atau B, penyelesaian kita ialah kesatuan di antara A dan B. Bagi kes A iaitu mendapatkan nombor gandaan 5, kita punya kesudahan ialah 5Q, 5Z, 10Q dan 10Z. So ini kesudahan kita. Manakala kes B mendapatkan kad berlabel Z, kesudahan kita ialah 3Z, 5Z dan 10Z. Ini kes B. Dan kesatuan di antara A dan B ialah 3Z, 5Q, 5Z, 10Q dan 10Z. Di mana kesudahan kita ialah 5. So melalui rumus bilangan A union B ataupun A kesatuan B per bilangan S, jawapan kita ialah 5/6. Jadi ini untuk soalan yang pertama. Bagi soalan yang kedua, saya akan tunjukkan bahawa untuk menjawab soalan kebarangkalian, dia tidak sesukar sebagaimana contoh-contoh yang sebelum-sebelum ni. Ada beberapa perkara yang boleh kita skip dalam pengiraan kita. Contoh yang saya bawa ni adalah contoh SPM 2018 yang mana soalan pada tahun ini menggunakan nama-nama pelajar untuk dikira kebarangkaliannya. Baik, jadual menunjukkan beberapa ahli Persatuan Bulan Sabit Merah dan Persatuan St. John Ambulance yang telah ditugaskan untuk satu tugasan luar di beberapa tempat sempena Hari Bendera. Okay, maknanya kumpulan ini terdiri daripada Persatuan Bulan Sabit Merah, ada lelakinya Aiman, perempuan Fatin dan Cindy. Bagi Persatuan St. John Ambulance, lelaki ada John dan Nancy, manakala perempuan ada Mary.
Dua ahli dari persatuan ini telah diturunkan secara rawak di beberapa tempat tersebut. Yang pertama, A. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel ini. Anda juga boleh menggunakan huruf seperti A untuk Aiman dan seterusnya. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan telah diturunkan di suatu tempat. Kedua-dua ahli yang telah diturunkan, soalan yang kedua, cari kebarangkalian kedua-dua ahli yang telah diturunkan di suatu tempat adalah daripada persatuan yang sama. Baik. Pada tahun berkenaan, tahun 2018, soalan ni agak mengelirukan pelajar, dan saya akan beritahu sebentar lagi apakah kesan kesilapan yang telah pelajar lakukan pada tahun berkenaan. Okey, soalan. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel ini. Anda juga boleh menggunakan huruf seperti A untuk Aiman dan seterusnya. Okey, saya gunakan jadual. Walau bagaimanapun, bukan senaraian yang dikeluarkan daripada jadual dan nanti akan kita terima sebagai jawapan, sebagai ruang sampel. Okey, so kita ada gabungan ni. Okey, AF, banyak. Tetapi ada beberapa senarai yang perlu kita singkirkan. Antaranya, AA kita tak terima, FF tak terima sebab individu yang sama. Yang kedua yang perlu kita singkirkan ialah senarai sebegini. Fatin dan Aiman, Aiman dan Fatin. Ini ialah kombinasi yang sama yang perlu kita singkirkan salah satu. Yang ni, CA dan AC ataupun Cindy dan Aiman. Aiman dan Cindy adalah dua kombinasi yang sama. So ini kita juga kena singkirkan. Begitulah berikutnya. Okey. Yang mana ada dua kombinasi yang sama, kita singkirkan. Jadi bilangan sampel kita hanya ada 15. Salah satu daripada kesilapan pelajar tahun lepas ialah menyenaraikan kesemua, yang mana keseluruhannya sampel ada 30. Okey, keseluruhannya ada 30 tahun lepas. Jadi ramai yang salah membuat kesalahan sebegini pada tahun lepas. Jadi sebenarnya bilangan ruang sampel hanya ada 15 sahaja. Okey, soalan yang berikutnya. Okey, ni berdasarkan ruang sampel ni kita akan menjawab soalan yang pertama dengan menyerahkan semua kesudahan yang mungkin. Cari kebarangkalian bahawa seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan telah diturunkan di suatu tempat. Dalam kes ni pun ada beberapa isu terlepas. Antaranya ialah ramai pelajar yang argue nama Nancy tapi lelaki, kan? Tapi sebenarnya kita kena tolak tepi perkara tu. Tengok dia berada dalam baris yang mana. Kalau barisnya dalam baris lelaki, abaikan kita punya argument tersebut. Anggaplah memang Nancy ni seorang lelaki. Baik, seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan telah diturunkan di suatu tempat. Jadi kita perhatikan daripada ruang sampel ni, kita buat kombinasi, ya. Mana ada seorang lelaki dan mana ada seorang perempuan, kita ambil sebagai ruang sebagai peristiwa. Yang pertama, Fatin perempuan, Aiman lelaki. Kita terima. Cindy perempuan, Aiman lelaki. Mana lagi? Mary perempuan, Aiman lelaki. Okey. Jadi begitulah. Berikutnya kita kena buat analisis satu sampel ke satu sampel, yang mana kita punya kesudahan ialah FA, CA, MA, JF, NF, JC, NC, MJ dan MN. Yang mana bilangan sampel kita, bilangan peristiwa kita ada 9. Jadi jawapan kita 9/15. Okey, hanya semudah ini sahaja cara kita menunjukkan jawapan kita. Senarai kesudahan dan juga kebarangkalian dia. 9/15. Itu soalan B1. Bagi soalan B2, menggunakan sampel yang sama dengan menyeraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua ahli yang diturunkan di suatu tempat adalah daripada persatuan yang sama. Okey, daripada persatuan yang sama. Tak kiralah sama ada lelaki-lelaki ke perempuan-perempuan ataupun lelaki-perempuan, yang penting mesti daripada persatuan yang sama. Okey, tengok yang pertama. FA. Fatin Aiman daripada Persatuan Bulan Sabit Merah. Cindy Aiman, Cindy Fatin, Nancy dan juga John, Mary dan juga John, dan Mary dan Nancy. Jadi ini kesudahan kita. Kita punya kebarangkalian ialah 6/15.